Di muka surat 50, iaitu salawat hari Jumaat. Salawat hari Jumaat. Ini salawat yang khusus, maknanya amalan membaca salawat dan memperbanyakkannya dituntut pada hari Jumaat, bermula daripada malam Jumaat. Jadi di sini ada satu khazanah peninggalan ulama silam, satu selawat yang dibacakan khusus pada hari Jumaat untuk mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya baca pelan-pelan, tuan-tuan sama-sama boleh ikut perpandukan kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al fadaila salawatik wa nawamiya barakatik wa syara'ifa zakawatik wa ra'fataka wa rahmataka wa tahiyyatak على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين ورسول رب العالمين وقائد الخير وفاته البر ونبي الرحمة وسيد الأمة اللهم ابعثه مقاما محمودا تزلف به قربه وتقر به عينه يغبطه به الأولون والآخرون اللهم أعطه الفضل والفضيلة والشرف والوسيلة والدرجة الرفيعة والمنزلة الشامخة المنيفة اللهم أعط سيدنا محمد سؤله وبلغه مأموله واجعله أول شافع وأول مشفع اللهم عظم برهانه وثقل ميزانه وأبلج حجته ورفع في أعلى المقربين درجته اللهم احشرنا في زمرته واجعلنا من أهل شفاعته وأحينا على سنته وتوفنا على ملته وأوردنا حوضه واسقنا بكأسه غير خزايا ولا نادمين ولا شاكين ولا مبدلين ولا فاتنين ولا مفتونين آمين يا رب العالمين. Jadi tuan-tuan boleh amalkan salawat ini khusus untuk hari Jumaat. Antara isi kandungan salawat ini ialah permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala
supaya menjadikan salawat ini tahiyah istimewa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam salawat ini juga terkandung madaihun nabawiyah, yaitu pujian yang selayaknya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga doa yang khusus daripada kita sebagai umatnya untuk baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai satu tanda kasih. Dan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menggolongkan kita dalam golongan ahli syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala agar kita hidup dalam melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dimatikan dalam agamanya baginda sallallahu alaihi wasallam, dan dikurniakan dapat meminum daripada telaganya, telaga Al-Kautsar Rasulullah SAW. Dan juga akhirnya kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan barakat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita terpelihara daripada sebarang fitnah di dunia dan di akhirat. Jadi itu antara kandungan yang kita bacakan tadi. Mudah-mudahan amalan ini dapat menjadi satu wasilah ruhaniyah antara umat Rasulullah, antara kita dengan baginda SAW, seterusnya menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Maka dengan itu saya ijazahkan amalan ini kepada tuan-tuan sebagaimana yang saya terima daripada Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, dengan ijazah mudah-mudahan dapat diamalkan. Dan jangan lupa doakan saya, sebutlah saya terima. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita menyambung kembali pengajian kitab Penawar Bagi Hati, susunan Fadilatul Syekh Abdul Qadir Al-Mandili Al-Makki radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya halim khalliqna bi khuluqil halmi wa haqqiqna bi haqa'iqil ilmi wahdina bi nuril fahmi innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna qad kharajna min hawlina ila hawlik wa min iradatina ila iradatik wa min ilmina ila ilmik, wa a'udzu bika Allahumma an aqula zura aw aghsha fujura aw akum bika maghrura. Wa sallallahu ala maulana Muhammadin an-nur al-mudhhibi lin-nisyani bi nurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmuka, amin. Amma ba'd. Kita dah sampai ke muka surat 37 ya. Ya. Dalam kitab Rumi ini 37. Tajuk pada menyatakan fasal yang kedua sebelum ini pada menyatakan rakus dalam berkata-kata.
telah pun bicarakan bab rakus dalam berkata-kata itu adalah perlakuan yang dicela, dan kita telah pun membicarakan tentang perkataan yang tiada memberi manfaat. Malam ni kita sambung lagi pasal ini, iaitu antara kebinasaan lidah. Bismillahirrahmanirrahim. Antara kebinasaan yang banyak bagi lidah itu ialah berdusta, mengumpat, berbantah-bantah, melawak, yakni berseloroh dan memuji. Itu secara umumnya. Kemudian yang pertama, yakni berdusta, iaitu mengkhabarkan sesuatu dengan menyalahi apa yang sebenarnya, sama ada ia mengetahui yang demikian itu dan bersengaja atau tiada. Mengetahui dan bersengaja itu syarat bagi berdosa, bukan syarat bagi namanya dusta. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Surah Ali Imran. Serta kita minta supaya laknat Allah ditimpakan ke atas orang-orang yang berdusta. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannati wa ma zala ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wal fujura yahdi ilan nari wa ma zala al-'abdu yataharra al-kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Lazimkan dirimu dengan yang benar, kerana kebenaran itu menyampaikan kepada kebajikan, dan kebajikan itu menyampaikan kepada syurga. Selagi seseorang itu sentiasa benar dan bersungguh-sungguh pada kebenaran, akan menyebabkan ia ditulis di sisi Allah Ta'ala sebagai orang yang sangat benar. Jauhkan dirimu daripada berdusta, kerana berdusta itu menyampaikan kepada kejahatan, dan kejahatan itu menyampaikan kepada neraka. Selagi seseorang itu sentiasa bersungguh-sungguh pada dusta, pada berdusta, akan menyebabkan ia ditulis di sisi Allah Ta'ala sebagai orang yang sangat berdusta. Maksud ditulis di sini ialah, bagi yang pertama dihukumkan dengan sangat benar, dan ia mendapat sifat dan pahala yang sangat benar. Bagi yang kedua dihukumkan dengan sangat berdusta, dan ia mendapat sifat dan dosa yang sangat berdusta. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba mujanibun lil iman. Awasilah dirimu serta dusta, kerana sesungguhnya dusta itu menjauhkan iman. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idzal kadzaba al-'abdu taba'ada anhu al-malaku milan min natni ma jaa'a bih. Apabila berdosa seorang hamba, nescaya menjauhinya oleh malaikat satu batu, kerana busuknya dusta yang didatangkannya. Ini bab pada menyatakan dusta, yang mana kita tahu bahawa sesungguhnya benar itu adalah lawan bagi dusta. Dan kita tahu bahawa sesungguhnya asal bagi yang benar itu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal bagi yang benar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat benar, sifat sidq,
adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan milik mana-mana makhluk asalnya. Dan sifat ini berdiri ia dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pemurah, ya, Allah Ta'ala ni juga bersifat Maha Pemurah, yang mana dengan murahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan sidik, benar itu kepada hamba-hamba yang dikehendakinya, hamba-hamba yang dipilih olehnya. Tetapi benarnya hamba-hamba itu tidaklah sebenar Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana yang paling benar ialah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak dapat diukur benarnya mereka itu. Tetapi benar yang ada pada hamba itu masih lagi boleh diukur, masih lagi boleh diukur, ya. Melainkan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala benar yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi alaihi wassalatu wassalam, wa ala nabiyyina afdhalus salatu wat taslim. Ini adalah majlis sidq, iaitu hasil daripada benarnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu dikurniakan, dipakaikan, dianugerahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segenap segi, segenap kalamnya, ya, tindak tanduknya benar, di luarnya, di zahirnya benar, di batinnya juga benar, ya. Jadi inilah sifat-sifat mulia yang hendak kita tanam di dalam diri. Dan perbicaraan ini tidak disebutkan di dalam kitab-kitab fiqh, ya, tetapi dibahaskan, disusun, dapat diambil panduan daripada kitab-kitab tasawuf. Oleh kerana itulah, ya, sifat kitab tasawuf ini memberikan panduan kepada kita. Tetapi kitab itu tidak boleh menjadikan kita orang yang benar. Kita ingat, walaupun kita baca bab kebinasaan lidah, khatam kita baca bab ni, itu bukan bermakna kita sudah selamat daripada kejahatan lidah. Belum lagi. Kerana dalam kitab hanyalah panduan. Apa yang perlu kita buat ialah kita kena menjalani, kena dilatih, kena diasuh, ya? Dan kita kena bersama dengan orang-orang yang benar. Kunu ma'as sadiqin, kata Allah. Bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Dan lama kelamaan, ya, kamu akan menjadi orang yang benar. Jadi ini adalah pentingnya kita bersama, sebagaimana pentingnya kita berjamaah berbanding kita bersendirian. Tuan-tuan pun tahu pentingnya organisasi, pentingnya jamaah. Kalau bersendirian, di mana suara kita? Mungkin tidak akan didengari oleh siapa pun. Tapi kalau kita bersuara atas nama ramai, berjamaah, maka suara kita mungkin lebih kuat dan didengari. Demikian juga kita salat berjamaah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang keutamaan salat jamaah. Banyak di dalam kenyataan Rasulullah, fadilat-fadilat tentang salat berjamaah. Sebab apa? Sebab dalam jamaah itu ada orang dusta, ada orang yang
Pendusta ada dalam jamaah kita. Dan pada masa yang sama dalam jamaah itu juga ada orang yang sedih, ada orang yang benar. Tapi kita bersama dengan mereka. Katakan dalam surau ni ada 50 orang jemaah. Ya. 45 orang semuanya kaki kelentong. Ya, cakap dia tak betul, cakap benda yang tidak benar. Ya. Lidah dia binasa. Bagaimana disebut dalam kitab. Tetapi ada 5 orang yang Masya Allah, tabarakallah, tidak pernah berdusta. Dan dia telah pun dilatih oleh gurunya, kan? Dan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lidah dia terpelihara. Bukan dia lagi yang memelihara lidahnya, tetapi Allah yang pelihara lidah dia. Hasil usaha dia sebelum ini, mujahadah dia sebelum ini, ya, dilazimkan dengan bacaan Quran lidahnya, dilazimkannya puasa sunat, dilazimkannya dengan zikrullah, dilazimkannya dengan makanan yang halal. Maka 5 orang ni berada dalam jemaah. Apabila kita selalu bersama-sama berjamaah, maka sedikit demi sedikit 5 orang ni punya akhlak akan berpindah kepada mereka yang belum lagi memiliki akhlak itu. Akhlak mereka dah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan akhlak rekaan mereka sendiri, tetapi akhlak yang dikurniakan oleh Allah. Dengan akhlak kurniaan ini, maka bila berjamaah, maka akan dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akhlak ini kepada orang lain yang belum lagi memiliki akhlak tersebut. Jadi orang tak nampak kepentingan jamaah itu sebab mereka tidak mengutamakannya. Tetapi apabila mereka nampak hakikat di sebalik jamaah, di sebalik berhimpun dengan orang-orang saleh, berhimpun dengan para ulama, berhimpun dengan para salihin, maka mereka akan dapat satu akhlak yang dianugerahkan oleh Allah, bukan akhlak yang direka cipta oleh diri sendiri. Jadi dengan itu maka kita akan terpelihara lidah kita. Bukan saja lidah kita, bahkan seluruh panca indera akan terpelihara bila mana kita bersama dengan para salihin. Ada orang dia bersama dengan orang salih ni sebentar sahaja, mungkin 1 hari 2 hari dia sudah dapat ikut kehendak Allah Ta'ala. Ada orang sebulan baru dikurniakan oleh Allah Ta'ala. Ada orang setahun belum lagi. Jadi di sinilah menuntut kesabaran kepada kita dalam menelusuri dan menjalani jalan tasawuf sehingga ke akhir hayat. Kerana apa? Kerana bukan mudah untuk mendapatkan akhlak yang mulia itu, melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita dituntut supaya mencari jalannya. Mungkin jalan baca kitab bersama-sama. Ni majlis ni baca kitab sama-sama lah ni. Baca kitab secara berjamaah. Kitab ni boleh tuan-tuan baca secara fardiah, 2 malam je dah khatam dah. Tapi kenapa kita buat secara berjamaah baca sama-sama? Keutamaan tadi lah saya ceritakan tadi. Kita nak kaya itu. Kita berhimpun dengan imam kita, ya, dengan orang-orang soleh, dengan ustaz-ustaz yang ada yang datang, ya, dengan hafiz Quran pun ada. Seorang hafiz Quran 30 juzuk pun kita berhimpun bersama dia. Kita 10 ayat dia hafal, tapi dia 30 juzuk hafal, tapi dia selalu bersama dengan dia. Kita nak yang itu. Jadi inilah kaedah tasawuf, ya, amali untuk kita memelihara lidah kita
daripada pelaku dusta. Melakukan dusta, semua kita dah tahu dah tadi, dalil yang menunjukkan betapa laknat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, label daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang pendusta, ya. Kalau kita lah dapat tahu kawan kita tipu kita kan, apa perasaan kita? Selaku orang awam, apa perasaan kita? Marahlah kita kan. Tapi kalau orang soleh dia tak marah, ya. Tapi orang soleh tak ramai. Yang ramai ni orang awam. Jadi bukan seorang yang awam, semua marah. Jadi untuk mengelakkan maslahat umum, maka kita nyatakan bahawa sesungguhnya yang dusta itu adalah satu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kerana bila mana seorang yang berdusta, maka akibatnya dideritai oleh orang umum, kebanyakan orang. Kena orang soleh, wali Allah, tidak menjadi kesan bagi dia kalau ada orang dusta dengan dia. Dia rida, dia ambil pengajaran, ambil iktibar, dia cela diri dia, mungkin dengan sebab ini Allah Ta'ala nak tegur saya. Ini kalam-kalam yang selalu keluar daripada orang soleh bila mana mereka dibohongi. Jadi itu akibat, ya. Jadi sabab kita mengambil sabab dan wasilah, kita berhimpun membaca bersama-sama, menceritakan tentang bab ini adalah salah satu daripada usaha mujahadah kita, tuan-tuan, ya. Menuntut ilmu ni kan mujahadah. Sebenarnya bukan mujahadahnya zahir, tuan-tuan tu, ya. Bahkan mujahadahnya dalaman. Bila mana dalaman kita berkata-kata, oh di rumah ini ada berita lah pukul 8 kuliah maghrib kan terlopeh pula kan. Terpaksa pula tunggu pukul 12 malam buat berita balik. Tak apalah, ya. Kuliah ni pun sebulan sekali je. Kalau berita ni tiap malam tu, dia mujahadah, dia lawan, ya. Dia lawan, maka dia datang malam ni, ya. Saya pun teruja datang malam ni sebab tempek dah lain dah. Dulu tempek rendah sikit, ni dah tafawuk naik ke atas. Maqam tak naik, tempek dah naik dah, ya. Alhamdulillah, ini adalah hasanat yang tuan-tuan dapat, insya-Allah. Bukan tempat saya sebenarnya, ya. Ini tempat orang alim-alim tu ni, ya. Sambung sikit. Dusta yang diharuskan. Ketahuilah bahawa berdusta itu haram, melainkan dengan sangat berhajat kepadanya, seperti berdusta pada peperangan, berdusta kerana mendamaikan orang yang berkelahi, dan berdusta seorang suami. Ini jangan marah, ya. Berdusta seorang suami tatkala menyangkal di hadapan isterinya bahawa ada madunya yang lebih kasih kepadanya. Suami macam saya lah, tuan. Saya 3 isteri saya, tuan. Kalau tuan-tuan 3 isteri macam saya, adalah pengalaman tu. Kalau tak ada tu, tak ada lah pengalaman tu.
Yang pertama tadi berdusta pada peperangan. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-harbu khid'ah. Al-harbu khid'ah. Pendek aja. 2 kalimah aja. Nabi kata peperangan itu penuh dengan khid', iaitu tipu helah. Untuk menewaskan musuh. Tuan-tuan jadi askar, kau tahulah kan, 10 tahun jadi askar. Dalam strategi apa semua tu ada helah yang dilakukan untuk menewaskan musuh. Sebab musuh itu lebih mudarat, dia lebih besar lagi. Nak dibandingkan dengan helah yang kecil itu. Maka diharuskan bunga dulu. Ini bunga dia macam ni. Ya. Kalau lawan, kadang-kadang lawan tu asyik tengok kita belengok macam menari bunga tu. Kadang-kadang dia terleka dengan bunga tu. Dan ada juga bunga yang sambil melakukan bunga tu. Ini bukan bunga riba ni dah, bunga silat, ya. Silat pulut lah. Dulu lah saya kecil-kecil dulu kan, pernah kena panggil depan pengantin. Mungkin tuan-tuan pernah lah, orang kampung kan, panggil depan pengantin buat silat pulut. Banyaklah bunga keluar kan. Itu semua adalah helah untuk supaya buah kita tu kena. Bunga cantik, buah mesti kena. Kalau bunga cantik, buah tak kena, maknanya silat tu tak menjadilah. Sumbanglah langkah dia tu. Makna dia macam tu pula. Tu dia. Jadi tuan-tuan ya, jadi itu harus bagi menghadapi musuh. Hari ni tak ada dah bunga tuan-tuan kan. Semua senjata berat dah. Nak kita helah macam mana lagi? Banyak helah yang tak menjadi sekarang. Jadi benda ni rapuh sebenarnya. Tapi Islam ajar kita supaya lebih baik kita tak gunakan helah, tapi kita gunakan kekuatan doa. Ini lebih selamat lagi. Lebih selamat lagi. Kekuatan doa, kekuatan tauhid, kekuatan ma'rifah dalam menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak heranlah ada di kalangan pejuang-pejuang Islam yang gugur. Bukan mereka tak gunakan helah, tetapi mereka tidak memilih helah. Mereka memilih yakin. Mereka memilih ma'rifah. Mereka memilih tauhid sebagai benteng. Biarlah mereka mati, asalkan mati dalam iman. Itu pilihan mereka. Namun pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku helah ini untuk mengelirukan musuh. Yang kedua, berdusta kerana mendamaikan orang yang berkelahi. Kerana mendamaikan orang yang berkelahi adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya hanyalah orang yang beriman itu bersaudara bila mana mereka telah mengikat tali persaudaraan dengan iman, bukan darah daging. Dengan iman mereka bersaudara, maka datang perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, fa aslihu, hendaklah kamu mencari jalan damai.
sekiranya mereka bersengketa, demi untuk menyelamatkan iman dua-dua belah pihak, ya, mencari jalan damai. Jadi itu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, suluh. Dia kata kalau istilah pejabat agama tu suluh, kan? Kalau kita pergi pejabat agama ataupun pergi mahkamah syariah, kita akan jumpa satu bilik, dipanggil bilik suluh. Siapa yang nak kena suluh? Kan? Ini bukan suluh lampu, suluh apa, tak, suluh kegelapan, bukan. Suluh yang diambil daripada perkataan fa'aslihu, untuk mendamaikan. Jadi ada orang yang bertelingkah, kan, dibuat aduan, kemudian dipanggil di mahkamah, masuk bilik suluh tu, maknanya kaunseling lah, dicarikan jalan macam mana nak selesai secara perbincangan. Jadi berdusta, ya, macam mana contoh dia, saya tak ada pengalaman contoh dia. Mungkin tuan-tuan ada. Tetapi ya, yang penting dapat mendamaikan. Kita dusta contohnya, dua orang bergaduh, kemudian yang mudah je lah, kita tak reti nak meleraikannya. Daripada jauh kita pekik je, polis. Padahal mana ada polis pun. Polis datang. Itu paling mudah untuk kita bohong lah, supaya dia orang kelang kabut, polis dia orang mungkin lerai lah, cabut lagi tak mana-mana pergi, kan. Itu cara kasarnya, cara mudah. Mungkin ada cara lain, kita mendekati dia. Nak mendekati dia, takut kita pula yang kena. Jadi kaedah ini diharuskan untuk meleraikan ataupun mendamaikan. Tapi kalau sebut polis tu belum damai lagi tu, tengok polis tak ada, dia pun repeat balik tu. Cari kaedah damai. Banyak kaedah itu ada. Kalau kita tanya orang tua, dia tahulah cara dia tu. Yang ketiga, berdusta seorang suami tak kala menyangkal di hadapan isterinya bahawa ada madunya yang lebih kasih kepadanya. Ini pernah diamalkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita saja ulama letakkan dalam kitab ni, sebab diamalkan oleh Rasulullah SAW. Macam mana Rasulullah SAW tergamak untuk mengamalkannya? Wahyu daripada Allah. Wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW kan telah pun memberikan sebentuk cincin pada semua isterinya, semua isteri-isterinya. Dan setiap kali diberikan cincin itu, maka Rasulullah SAW mengatakan bahawa aku berikan cincin ini hanya kepada engkau saja, sebab engkau yang paling aku sayang. Kata pada Aisyah macam tu. Kemudian jumpa Hafsah pula, cakap dengan Hafsah pun macam tu juga. Dan jumpa lagi isteri yang lain pun macam tu juga, sampai semua isterinya. Ayat yang sama, engkau lah yang paling aku sayang. Ini lah cincin, tanda. Tidak seperti orang lain, kau lah satu-satunya. Jadi mustahil Rasulullah SAW ini sudah mustahil, melainkan apa yang dilakukan oleh baginda SAW adalah petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Rasulullah SAW ada urusan yang lebih besar lagi, ada tanggungjawab yang lebih besar lagi,
Kalau nak dibandingkan untuk keutamaan keluarga baginda SAW, seolah-olah baginda SAW itu telah mewakafkan keluarganya pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu telah menyerahkan keluarganya pada Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum Rasulullah SAW melakukannya, Rasulullah SAW telah pun tafwid ila Allah, itu menyerahkan urusan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tak nafikan saya juga melakukannya. Jangan marah saya lah. Tapi akhirnya ketahuan juga. Jadi cari jalan lah, minta dengan Allah SWT. Kalau kita nak minta petunjuk pada Allah SWT. Kalau kita nak ikut akal fikiran kita, kemungkinan tidak mampu, tidak kesampaian, seperti Piramli kan. Tapi minta pertolongan Allah, tambah amal ibadah kan, kerana kebiasaan masalah yang berlaku dalam keluarga itu adalah teguran daripada Allah lantaran ibadah kita kan tidak sempurna. Sengaja tinggal satu waktu je solat, cukuplah. Tengok apa akan jadi pada keluarga kita. Jaga-jaga tuan pengalaman telah banyak mengajar kita. Baik. Dan apabila harus berdusta, maka yang lebih baiknya ia memakai kias leweng, iaitu tauriyah, iaitu menyebut perkataan yang ada dua makna baginya.